Okey, untuk hari ni saya cuba sambung balik sikit lagi. Kita dah masuk chapter yang ke-4 ni, pasal small signal ni, iaitu berkaitan dengan amplifier ataupun transistor amplifier lah yang base dia adalah BJT dan kita dah combinekan dia dalam bentuk kita ada komponen AC dia ataupun dia punya signal dia seperti mana yang ni lah yang last itu. Okey. Yang ni adalah komponen yang 25 contoh ni, 25 milivolt ni adalah komponen AC dan yang lain ni adalah komponen DC dia daripada VCC, R1, R2, RC, RE semua ni, ini adalah komponen DC dan sampailah ke kapasitor ni, bypass kapasitor ni dan finally dia punya output dia dekat sini akan jadi balik AC. So kita dah tengok itu macam mana dengan kita manipulate dia punya DC komponen, kita boleh besar kecilkan ataupun kita gandakan lagi dia punya output tu lebih besar lagi ke ataupun sebagainya. So kita dah bincang yang contoh pertama iaitu lita ataupun bentuk lita yang kita panggil apa tu, lupa dah. Common emitter ni common emitter amplifier ni adalah amplifier yang kita panggil apa, boleh guna untuk semua keadaan lah, ataupun dia boleh kita boleh tengok dari segi gandaan output dia sama ada dari segi voltage output dia lebih lagi ataupun dia punya current pun boleh ataupun dia punya power dia. Tiga-tiga komponen tu, parameter tu boleh digandakan dengan gunakan common emitter amplifier lah. Okay. So last kali itu kita dah tengok sampai lah, kita tengok macam mana kita dah effect of bypass capacitor tu. I mean bila kita letak bypass, kita akan dapat output yang gandaan dia jauh lebih besar berbanding dengan lita yang tanpa bypass, effect of capacitor ni lah. Cuma kalau kamu perhatikan bypass capacitor ni kita tak setakat yang kita discuss sekarang ni kita tak tentukan berapa value C dia ni lah, berapa capacitor ni, just as long as ada bypass berapa value, so itu akan reflect dia punya output dia lah. So dia hanya akan dipengaruhi oleh komponen-komponen dalam ni lah, RC, R1, R2, R3 ni akan menentukan dia punya output dia, bukan just the value of the capacitor tu. Okay, ini kita cuba masuk pening sikit, still yang sama, common emitter amplifier, tapi kita tengok dalam apa yang dipanggil sebagai multi stage. Dia akan ada berbilang stage, level yang berbilang, ada 2-3 level lah. Okay. Kalau kamu tengok contoh ni ataupun gambar dalam nota ni, dia ada, kalau kamu tengok ada 3 stage ni. Stage pertama, stage ni biasanya reflect berapa transistor yang wujud dalam lita. That means kalau dalam kes ni kita ada Q1 ni maksudnya transistor 1, Q2 transistor 2 and then Q3 ni transistor 3, mean setiap transistor ni mean satu stage. So Q1 stage pertama, Q2 stage kedua, Q3 stage ke-3. So nampak rumit tapi kalau faham konsep dia sebenarnya dia tak rumit sangat lah. Cuma isu sekarang ni adakah perlu kita sampai banyak stage macam ni. Dia bergantung pada keadaan lah, apa keperluan kita. That's why kita kena tengok daripada awal dulu. Apa sekit yang kita buat tu kita nak apa? Kita nak gandakan berapa ribu kali ganda. Contohlah kan. Ini sekarang adakah dengan hanya ada satu stage saja, macam contoh yang last itu, kita ada satu stage tapi kita dah dapat dia punya gandaan yang kita nak. Kata kita nak 1000 kali ganda, satu stage. Dah dapat, ataupun kita dapatkan output 1000 kali ganda juga kat sini tapi kita gunakan stage yang berbagai. So itu salah satu option dia lah. Sama ada output yang sama, gandaan yang sama tapi dalam bentuk stage yang berbeza. Adakah ada stage yang sama, satu stage ataupun stage yang berbagai-bagai. Okay, so saya baca sikit ni. Each stage is isolated from the next stage
by the coupling capacitor. Capacitor seperti mana kita tahu dia adalah untuk isolate. Dia tak nak ada keluar masuk. Ini capacitor pertama untuk oscillator. Sorry, yang pertama yang input. Lepas tu capacitor kedua. Ini nak isolate antara transistor 1 dengan transistor 2. And then kita ada C4. Ini adalah untuk isolate transistor 2 dengan transistor 3. Dan finally kita ada C5. Ini adalah untuk isolate transistor 3 kepada output. Okay. Yang satu input kepada transistor 1 ataupun dia asingkan, dia tak nak ada keluar masuk antara input signal dengan apa yang berlaku dalam transistor 1. C2 untuk asingkan antara transistor 1 dengan transistor 2. C4 ni untuk asingkan 3 dengan 2 dan C5 ni untuk asingkan transistor 3 daripada output yang terhasil. Itu tujuannya. Transistor ni yang ni bukan transistor untuk efek dari segi gandaan dia, tapi dia untuk asingkan setiap signal yang ataupun apa komponen tu dia tak nak ada bercampur aduk lah kalau bahasa mudah dia. Cuma kat sini dia letak satu transistor yang dilabelkan C3 ni, yang ini adalah yang kita discuss itu bypass capacitor. Ini on purpose kita nak supaya signal yang kita dapat ni akan dapat gandaan yang besar. So the key to solve the circuit such as this is to approach each stage individually. So kita kena buat satu persatu, and voltage divider bias is used for all these 3 stages. So still masih gunakan voltage divider. Okay, so kalau tengok kat sini dia kata kalau tengok pada yang satu ni, okay, yang satu ni adalah yang komponen yang yang sebelah sini yang ni saja. Ini adalah untuk Q1. Okay. It mean it consists of R1, R2, RE yang pertama, RC yang pertama, yang ini RC yang kedua. Lepas tu kita ada bypass capacitor. Yang kedua pula dia ada, ini adalah stage yang kedua. Start daripada sini ke sini adalah stage yang kedua. Kat sinilah. Okey, dan yang ketiga adalah mungkin saya boleh labelkan yang mana. Inilah. Okey. Ini adalah stage yang ketiga yang hinggalah output. So 3 stage ni. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga. So kalau stage pertama, kalau kita tengok lagi yang itu, kaedah dia ialah walaupun BJT ni adalah dia punya kita panggil apa? Current control. Current yang akan tentukan kita punya gandaan, tapi untuk analisa melibatkan circuit yang seperti ini, kita tak boleh directly dapat dia punya current. So apa yang kita buat ialah kita dapatkan dia punya divider voltage ni. Kalau kamu ingat lagi, sini kita ada voltage. Kalau sini kita boleh kata sebagai yang sini adalah sebagai dia punya ini sebagai salah. R1, yang sini adalah dia punya R2. Ini untuk stage yang pertama, R1, R2. So bila kita buang tu soalannya, VCC kita ni berada kat sini lah. Ini VCC kita kat sini, ini jadi VCC. Ini sebab kita tengok part by part, tapi overall sebenarnya VCC di hujung, tapi sebab dia bersambung semua ni, soalannya dia ada satu stage kat sini. Okay, so kalau saya kenapa hilang? Okay, ini yang tadi. So kalau kita potong dia punya sikit, kita nak ambil yang stage pertama je, kita je ambil yang ni sajalah. Okay, so kita boleh buang yang lain semua. Crop. Okay. So ini dia punya sikit kita lah. Right.
Jadi macam tu lebih kurang. Okay. So ini adalah hilang dah dia punya. Oh hilang value dia. Mana dia pergi? Saya potong balik. Okay, saya potong sini. Ni refreshment lah. Kamu dah cuti seminggu. Dah mungkin sikit lupa lah. Sama-sama lah. Saya pun dah lupa juga sebenarnya. So saya ambil yang ni saja. Okay. Stop. Okay, ini komponen stage 1 saja. So kalau kamu ingat lagi, so soalannya sini adalah dia punya ini adalah R1, sini adalah R2, sini adalah RC, ini adalah RE. Okay. So kalau selesaikan ni, ingat lagi kita guna voltage divider lah. So kalau kita ambil sini, ini akan jadi V1, sini adalah V2. So V1 over R1 is equal to V1 campur V2 over R1 campur R2. Sama juga kalau kita ambil V2 pun sama juga. Over R2 is equal to V1 campur V2 over R1 campur R2. Okay, nisbah so mana-mana. So kalau kita nak ambil V1, katakan ambil V1 yang ni, maka kita boleh ambil salah satu lah. Kalau kita ambil V1 ni, maka kita dapat V1 sama dengan V1 campur V2 bagi dengan R total dengan R1. Okay, so dapatlah yang berapa value dia kat sini. Kalau kes ni R1 dia 10K. Silap. V1 dia kita tak tahu sebenarnya V1. So silap So ini kita boleh tulis balik sebagai V total ataupun sama dengan VCC darab R1 bagi R total. So VCC kita yang ni tadilah. VCC yang asal dia adalah apa tadi tu? Lupa dah saya pun. Mana VCC? VCC yang asal adalah 10 volt. So mean sini adalah 10 volt darab dengan R1 10K bahagi dengan R total. R total 10 campur 6.8 kita dapat 16.8K. So selesaikanlah. So dapat kat sini dia punya V1. Okay. Kalau kamu lupalah. Alright. Ini seperti mana yang dalam nota ni lah. Mana tadi? Okay. Yang ni tadi kan. Alright. Dalam nota. So dia dapat. Tapi dia simbolkan lain. So VB1 is equal to 6.81. So finally dapat salah satu dia is 4.5. And selesaikan gunakan and then dia ambil pula voltage pada dia ambil jalan kecil ni. Dia ambil voltage yang kat sini. Yang somewhere kat sini. Okay. So VB2 0.7 dengan VC. VR3 ni VR ni apa ni? VRE sini So dia dapat dia punya VE1. Tapi kalau yang ni kalau kamu nak selesaikan VB2 pun boleh ataupun V2. Ini gunakan persamaan tadi lah. Okay. Apa nama tu? Kalau VB2 dia kamu tolak je lah VB. Sebenarnya V2 campur V1 ini sama dengan VCC. Sebab daripada loop ni. Kalau kamu tengok ni dia. Ini VB1. Yang sini adalah VB2. Okay, kalau kita ambil daripada ground, ambil ke atas sini, consider ini VCC kita, maka VCC sama dengan
V1 campur V2 yang ni lah. Okay. Alright. So, jadi, sebab tu kalau kita dah dapat salah satunya, kalau kat sini dapat VB1, maka VB2 kamu tolakkan je lah. So, is equal to V2 is equal to VCC tolak yang ni VB1 lah. So, VCC kita 5 tolak 4.05, dapatlah value dia lebih kurang berapa. 4.05 9.5 lebih kurang. 0.95 volt. Lebih kurang lah. Okay. So dengan tu, kalau nak carilah, tapi sebenarnya kalau dalam contoh ni, ataupun nota saya ni, dia tak cari V2 ni, dia just ambilkan V1 ataupun VB1, and then dia ambil loop yang di bawah sini, yang ni yang di sini. Kenapa dia di mana? Ni dia ambil loop ni sebelah bawah ni Kamu tengok. Sini adalah VB2 0.7 kat tengah ni, ini kita ada VRE. So dia dapat equation ni lah. Okay, so susun balik dapatlah VE dia sama dengan 3.35 volt. Okay, so dari situ teruskan saja. So once kita dah ada voltage yang berkaitan, maka barulah kita boleh cari dia punya current dia. So kita cari current collector daripada, boleh gunakan persamaan ohm, VIR, dan kita boleh buat penghampiran IC equal to IE. Kita buat hampirkan sajalah. So dia mean kat sini dia ambil IC1. Dia letak IC1 ni sebab reflect ke transistor 1 yang ni lah. Kita bawa dalam stage 1 ni. Dia selalu letak IC1. So IC1 sama dengan IE1. So daripada Ohm law, VIR, so V dia yang ni, VE1 3.35, R1 adalah 1K. R1 yang ni tadi Mana? Ni R1. Bukan R1, RE1 daripada Ohm law. Ini VE sama dengan IE RE. So dapatlah kat sini. Okay, so IE kita sama dengan VE over RE. So kalau dalam kes ni untuk emitter atau transistor 1, so VE1 RE1. So VE1 3.35, RE1 adalah 1K. So dapatlah arus yang mengalir dalam kolektor kita adalah 3.35 mA, ataupun itu juga adalah arus yang mengalir dalam emitter kita 3.35. Okay. And next, once kita dah ada IC, kita boleh cari yang lain lah kalau nak cari. Okay. Kalau kamu nak cari IC dengan IE dah ada, that means kau selesaikan dulu. Cari IB, boleh carilah IB is equal to beta kalau ada beta ni. Kalau dia bagi beta, boleh guna beta lah. Tapi kat sini tak ada keperluan cari IB, tak payah carilah. Kalau katakan dia minta cari, kena carilah. So yang ni sebab dia tak ada keperluan untuk cari IB, tak perlu cari. So just cari IC saja ataupun IE. And then cari dia punya nilai VHC VHC ni kalau saya tutup dulu VHC okay, ni yang tadi saya padam dulu, lambat lah, apalah, saya padam juga, tak boleh padam lah. Okay, tak apa. So kalau susah juga tak ada whiteboard. Okay, so VHC saya drop balik lah.
So VSC kita adalah di sini kalau kamu ingat lagi. Ini adalah tambah sini lah. Sini adalah VC. Ini adalah VE. Okay. So VC, ini VCC kita tadi. VC adalah, atas ni adalah BRC. Okay. So kalau ambil yang ni, ingat lagi itu, VCC is equal to VRC campur VC. Maka VC kita sama dengan VCC tolak VRC. Okay. Seperti dalam nota lah. Saya tutup semualah, susah macam ni. Saya share semua. Share tak screen. Okay. So dari sini, ni ada value dia dah. VCC tadi 5 tolak VRC tadi. ICRC tadi kan. Dah ada value dia. So final dapatlah berapa dapat VC seperti dalam nota ni. Mana tadi? Ni ni. Okay. So VCC kita 10 tolak ICRC kita. IC tadi kita cari, kita dapat 335. RC kita 1.2. Okay, maka kita dapat VC dia adalah 51. Okay. So next, kalau kamu nak cari VE, boleh cuba Sini tak, dia tak tunjukkan. Kamu boleh cuba cari VE berapa. Okay, berapa nilai dia. So once kita dah ada VC ni, kita boleh cari dia punya gain dia So dalam kes ni kita ada bypass capacitor Yang ni tadi, ni bypass capacitor kita. Okay. So main kita gunakan formula yang satu lagi, ingat lagi last week. Okay, ini adalah untuk gain dengan adanya bypass capacitor, iaitu kita ignorekan dia punya nilai RE Kalau tanpa bypass, formula akan jadi, ingat lagi itu. Kalau tanpa bypass, AV kita sama dengan RC campur RE bagi RE prime Saya pun dah lupa dah. Bukan silap. Nanti kena check balik. Saya pun tak ingat. Tapi ini adalah formula untuk gain dengan ada bypass. That means sepatutnya dia akan ada gain yang lagi besar lah. Okay. And dari sini kalau kita selesaikan, IE kita dah ada, maka kita dapatlah 25 bagi dengan IE, maka gain yang pertama ni ialah sebanyak 161 kali ganda. Gandaan dia. Multiple. Okay. Berdasarkan nilai IE saja. So dari itu, kita boleh selesaikan, dapatlah dia punya output voltage dia sama dengan 1.61 volt. Asal voltage kita tadi adalah, hilang dah. Asal voltage input kita tadi adalah 10 mili je. So pada stage pertama, dia dah digandakan sebanyak 161 kali ganda. Dengan, 161 kali ganda. Dengan nilai output pada stage pertama, adalah sebanyak 1.61 volt. So once kita dah selesai, kita ambil pula pada stage kedua. Okay, kita ambil yang sebelah tengah ni pula. Kalau saya boleh cut sekali lagi. Okay, ni yang tengah je tadi Kalau saya boleh potong sikit lagi. Ataupun saya padam ni lah. Okay. So maksud dia sekarang, apa yang kita ada ialah kita dah ada input baru kat sini lah. Kalau kita bayangkan stage pertama tadi dah ada ni. So kita ada input pertama tadi. V in kita adalah sebanyak 1.61 volt. Bukan lagi 10 volt. 10 volt tadi pada stage input yang asal. Bila dia masuk pada stage pertama, dia jadi input kepada stage kedua. That means input kita, V in kita adalah sebanyak 1.61 volt. So output kita kat sini, V out, kita nak check berapa V out kita. Berdasarkan value pada V in daripada stage pertama.
Yang ini kamu boleh simplify, ini dah jadi VCC lah yang baru. Yang lain sama, ni R1, R2. Tapi ini pada stage kedua. Ini adalah RE, ini adalah RC kita. Okay. So, sama kaedah dia, kamu boleh, boleh gunakan divider. Kalau katalah kita ambil VR1, so dia mean VR1 is equal to R1 dalam R1 bagi dengan, salah. Saya pun confuse. VR1 bagi dengan R1. That mean R1 adalah VCC. VCC bagi dengan R total darab dengan R1. Okay. So VCC kita adalah sama. Tadi berapa? VCC kita 10 volt. So, masih lagi 10 volt. R1 adalah R1 yang ni, bukan lagi R1 yang tadi. So ini adalah 22K bagi dengan R total dia adalah yang baru ni. 10 campur 22K, kita dapat 32K. So selesaikan dapatlah R1 punya voltage. Berapa nilai dia kamu tekan sendirilah. Tapi kalau ikut nota ni, stage kedua punya voltage mana tadi? Ini dia. So dia dapat yang ni lah, 3.13 volt. Okay. So dia boleh cari baki dia tu, just tolakkan saja. Kalau kita nak cari baki dia ni, VB1 ini sama dengan VCC tolak VB2. So VCC kita masih 10 tolak VB2 kita 3.13, kita dapatlah berapa voltage dia lah. Lebih kurang 6.8 6.87 tu. Lebih kurang lah, tekan value dia kalau nak cari. Okay. So, sama juga, once kita dah ada voltage, kita cari dia punya, kita target kita nak cari current ni tapi kena cari dulu dia punya voltage berdasarkan divider dia. Okay, so V2 dah dapat, ataupun VB2 dah dapat, maka kita boleh cari current pada VB2. So dia ambil kan ni, dia ambil loop yang semua. Kalau kamu tengok contoh-contoh ni, dia sebenarnya macam saya beritahu itu, kamu ambil mana jalan pun tak ada masalah. Cuma adakah loop yang kamu akan gunakan tu complicated ataupun ada value dia ataupun tak. Tapi dalam contoh-contoh nota ni, banyak kan dia ambil laluan yang paling dekat yang ada value. So dia ambil laluan yang sini lah. Okay. Oops. Dia ambil laluan ni. So kalau ambil laluan hijau tu, so sini adalah V2, VR2 is equal to 0.7, kat tengah ni ada 0.7 campur dengan VRE. Maka dapatlah VRE sama dengan V2 tolak 0.7. So V2 yang kira tadi, mana tadi? V2 ni 2.43 tolak 0.7 volt. So dapatlah lebih kurang 1 point berapa ni. Di dalam nota ni lah. Okay. Ni. Oh salah mana dapat 1? Mana saya dapat V2? Sekejap. Nota saya ni dia ambil mana? VC2. Iyalah dia ambil sini Inilah 3.13 tolak 0.7 silap ni, bukan 2.3 ni 3.1 lebih kurang kalau ikut ni lah, tolak 0.7 dapat 2 point something lah, 2 point berapa 2 point ni lah yang ni tadi. Okay, 3.1 dapat daripada sini, and then tolakkan dengan VBE ni 0.7 dapat 2.43. So once kita dah ada dua value voltage yang berkaitan daripada divider tu,
barulah kita cari dia punya current. So dalam kes ni dia cari current. Sama juga dia ambil pengampiran IC sama dengan IE. Ini untuk stage kedua lah. IC 2 sama dengan IE 2. So sama dengan daripada Ohm law V over R. So V dia 2.43 bagi dengan R dia adalah 1K. R dia yang ni lah. Ini R dia ni. Okey. Okey. Maka dapatlah dia punya current untuk collector iaitu 2.43. Dari situ bolehlah cari dia punya VC. Okey. Sebenarnya tak mesti cari VC lah. Sebenarnya VC ni sebenarnya tak ada ni pun. Kecuali soalan kata cari VC dia lah. Kalau tak kamu just ignorekan saja, kamu boleh terus cari dia punya gain. Okay. Sebab gain adalah dalam kes stage kedua ni, gain dia tak ada bypass capacitor ni tak ada. Yang sini tak ada, mean kita kena ambil direct daripada kita kena consider dia punya RE. Kalau kes yang pertama tadi sebab dia ada bypass, maka RE dia kita abaikan. Dalam kes kedua ni sebab tiadanya bypass capacitor di emitter ni, kat sini tak ada, maka kita kena ambil kira RE dia. Okey, seperti mana formula ni lah kita, ni dia formula dia. So adalah sama dengan RC bagi RE campur RE prime. Tadi silap formula saya tu, saya beritahu. Ini formula dia, ini formula untuk gain voltage tanpa bypass capacitor. Yang tadi kita ada gain voltage, mana yang ni? Ini dengan bypass capacitor. Sekarang ni untuk stage kedua tak ada bypass capacitor, maka gain kita is value sajalah. So RC kita 1.8, RE kita 1K dan RE prime dah kira ke atas lebih kurang 10.3, maka dapat gain dia 1.78 ganda. Output bagi stage kedua ni sama dengan gain darab dengan V-in dia. So V-in adalah V-in yang baru iaitu yang 1.61. Gain dia adalah gain yang kedua ni 1.78, maka kita dapat output gain kita sebanyak 2.87. Okey. Setakat stage ni lah. Dekat output sini ni. Output dia ni, V out dia yang ni V out yang kita dapat dekat SIM 4 ni, dekat output ni adalah sebesar ni lah 2.87. Okey. So kat sini apa dia kata? The original AC input signal of 10 millivolt is now growing larger and larger. So dia makin besar as it travels through the stages. So it is close to 300 times larger in amplitude. Dia dah hampir 300 kali ganda. Sebab apa? Sebab stage pertama tadi gain dia 100 kali ganda. 161 gandaan dia. Stage kedua banyak 1.78. 1.78 darab 161 lebih kurang hampir 300 kali ganda. Okey. And last kali, stage yang terakhir, step yang sama. Kalau kamu tengok yang ni stage yang terakhir ni. Tadi ni sebelah kanan ni. Saya cuba ni. Silap. Sekejap. Allah. Okey, ini stage yang terakhir. Means sekarang kita kat sini untuk stage yang ketiga ni, input dia daripada stage kedua iaitu V out daripada yang kedua ni adalah sebanyak tadi V out kedua tadi mana dia 287 lebih kurang 2.87 volt V out daripada stage kedua yang ni tadilah 2.87 volt. So sekarang kita nak tahu V out akhir dia berapa yang terakhir ni. Okey. Setelah ni so sama jugalah
So, kita still ada resistor 1, R1 sini. Ini R1. Ini R1 yang barulah. Ini R1 yang kedua. Dan kita ada R emitter, kita ada R collector. So repeating process. Benda yang sama. So kita ambil voltage divider ni. So finally kita boleh dapat dia punya seperti dalam nota ni lah. Untuk stage ketiga, step yang sama. So finally kamu boleh cuba ni, kamu akan dapat lah VB3 dia 2.5, VE 1.8, IC dia 2.2, VC dia 6.4 and gain untuk stage ketiga ni adalah sebanyak 2.17 kali ganda. Okay, ini gain yang ketiga lah stage ni. Kamu cuba step yang sama, dia repeating je. So dia punya output akhir dia adalah gain darab dengan voltage. Ini voltage daripada stage kedua. Ini gain yang untuk stage ketiga, kita dapat 6.23 volt. Okay. So dengan tu, keseluruhan gain dia, total gain dia adalah V out bagi dengan V in. V out terakhir 6.23, V in asal dia adalah 10 volt. Maka keseluruhan gain dia adalah sebanyak 623 kali ganda. Kalau kita ambil gain out dengan gain in lah. Ataupun kalau kita darab satu persatu pun boleh by multiplying all gain. That means start stage kita darab je gain dia. So total gain adalah gain stage pertama, gain stage kedua darab dengan gain stage ketiga. 161 darab 178 darab 2.17 dia akan dapat balik lebih kurang gain yang sama dengan ni juga. 623 kali ganda. So output voltage V out is equal to gain kita darab dengan berapa in kita. So gain keseluruhan 622, in yang asal iaitu 10 mV, maka lebih kurang 6220 mV ataupun 6.2 volt. So boleh guna kaedah ni ataupun boleh guna kaedah ni, so dapat output yang sama. So it is to be understood that if there is too much gain, distortion will occur, and using a different value resistor varies the gain and biasing voltages. Okay, so kalau kamu tengok ni, dalam kes ni maksud dia, kita dapat gandaan yang berkali-kali ganda, iaitu sebanyak 600 kali ganda. Tapi isunya kat sini ialah too much gain will cause the distortion. Dia boleh menyebabkan distortion, ada noise lah ataupun kamu punya mungkin suara ataupun signal kita besar berkali ganda, tapi mungkin dari segi stability sikit tak stabil. Kita akan ada effect of heat sebagainya. So that's why kadang-kadang dalam contoh ni, kalau kita nak gain sebanyak 600 kali ganda, kita boleh gunakan satu saja stage tapi kita dapat 600 kali ganda. Okay. So kita boleh fikir, kalau katalah saya mungkin boleh tanya soalan ataupun boleh beritahu kamu macam ni lah contoh soalan kan. Ini mungkin keluar final ke apa, tak tahulah. Contoh dia saya kata, okay, given 3 stage punya ni kan, 3 stage punya amplifier and total gain dia, katakan saya beritahu total gain dia adalah sebanyak ni. Kan saya tak suruh kamu kira, saya cuma kata okay, stage dia 3 stage and gain keseluruhan dia adalah 622 kali ganda. Okay. Saya minta kamu design a new transistor with the same output gain but only one stage saja ataupun one transistor. Ini kamu boleh fikir. Cuba skip. Okay, cuba ini jadi macam kamu latihan lah. Draw the skit. New skit with same output gain, but only using one transistor. Okay.
Ni kamu cuba fikirkan. Mungkin saya boleh keluarkan dalam final. Mungkin. Ataupun mungkin tak keluar kan. Tapi just nak tengok level kamu macam mana. Sudah sekarang, apa yang kamu kena buat ialah soalannya kamu just draw satu skit yang macam ni saja. Okay. Kalau saya boleh redraw balik. Maksud soalan saya ialah, instead of kita ada 3 stage ni, kamu kena draw soalannya ataupun kena design balik skit tu jadi skit seperti mana ni saja. Satu stage ni saja macam mana nak buat. Mungkin gunakan value-value yang sama macam ni. Kenapa jadi macam ni? Okay. So soalannya 3 stage tu kita cuba represent dengan satu stage saja. Akhirnya kita nak supaya katakan input yang sama tadi. Input dia adalah tadi input dia. Okay. Input dia 10 mV kat sini samalah. Ini instead of 25 input kita 10 mV Vin. So kita nak output dia sama gain dia. AV yang sama dengan yang tadi darab dengan ataupun gain dia, AV dia adalah yang gain tadi iaitu 622 tadi Okay, gain. So that means V out kita sama dengan yang tadilah. V out dia adalah sama dengan V out yang tadi. Stage 3 ni. Mana dia? Okay. Gain dia adalah 6.2 volt. Okay. 6.2 volt. Tapi bukan value ni lah. Value dia mean kamu fikirkan macam mana nak dapatkan dia punya. Ni boleh jadikan kamu fikirlah macam mana. Ini mungkin dah consider macam saya bagi kamu satu assignment ke apa tu pelatihan. Boleh tak boleh? Okay. Skit redesign, input 10 mV, output kita 622 gain, voltage itu sebanyak 622 kali ganda. Okay. So redesign supaya kita boleh dapat berapa nilai output kita. So fikirlah. Itu nanti ada masa boleh buat lah. Tapi nak cerita dia dalam kes ni maksud dia sekarang, instead of kita ada skit yang complicated sampai 3 level, kita boleh design balik skit ni supaya just satu simple skit tapi akan dapat output yang sama. Itu tujuan sebenarnya yang saya tanya kamu tu lah yang saya kata ni. Supaya kamu fikirkan boleh tak boleh supaya skit tu kita design balik, susun balik cuma jadikan satu skit saja. Di mana yang saya tunjuk ni lah. Mungkin value-value tu kena consider lah apa nilai dia. Mungkin salah satu nak besarkan dia ialah kita gunakan bypass capacitor kat sini lah. Alright, so itu stage yang agak kompleks lah 3 stage. Untuk masih lagi dalam skit yang sama iaitu skit common emitter amplifier. Agak susah sikit lah tapi itulah. Kita dah belajar pasal elektronik analog ni, nak tak nak benda ni kena belajar sikit analisis. Okey, masa saya dah habis pukul 12.